Lah, kau ni takkanlah tak tahu. Tu kan bunyi enjin two stroke. Enjin two apa? Two stroke? Apa tu Sheila? Tak faham weh. Oh, tak apa kalau tak tahu. Meh sini Sheila share. Apa tu enjin two stroke secara asas supaya korang semua faham. Okey, so mula-mula kita kena tahu rupa dan komponen enjin two stroke ataupun dikenali sebagai enjin dua lejang. Macam menarik je weh. Boleh tak cerita lebih lanjut macam mana enjin two stroke ni berfungsi? Nak tahu juga? Oh, boleh je. Tapi sebelum Sheila nak explain, Sheila nak bagi tahu yang syarat pembakaran akan berlaku apabila ada campuran bahan api iaitu petrol yang kita selalu isi tu bila orang kata tuang minyak, yang tu. Dan oksigen, itu udara lah, udara sekeliling kita. Okey, yang ketiga adalah pembakaran. Okey, iaitu spark plug. Oh, tapi kan macam mana nak tahu ataupun nak pastikan pembakaran tu berlaku secara berterusan? Dah nama pun enjin dua lejang kan? So, dia hanya ada 2 langkah sahaja ataupun 2 kitaran je untuk berlakunya pembakaran. Okey, setiap langkah tu ada 2 proses tau. Okey, untuk langkah pertama, ada proses masukkan dan proses mampatan. Untuk langkah kedua, ada proses pembakaran dan exhaust. Macam mana tu Langkah pertama, bila piston naik ke atas, ruang di bawah piston diperbesarkan. So, saluran masuk yang pada asalnya dilitupi dinding piston, kini telah terbuka. Keadaan ini menyebabkan ada campuran udara dan bahan api yang tersedut ke dalam kebuk engkol ataupun crankcase yang dekat bawah tu. Okey, langkah kedua, iaitu bila piston turun ke bawah, pergerakan piston akan membuatkan crankcase mengecut hingga campuran bahan api dan udara dalam crankcase tu ditolak masuk ke dalam kebuk pembakaran melalui saluran pemindahan. Okey, kemudian kembali ke langkah 1, di mana piston bergerak ke atas mula. Crankcase dibesarkan supaya udara dan bahan api disudut masuk, manakala kebuk pembakaran pun mengecil. Apabila ruang ini dipenuhi dengan campuran bahan bakar dan udara, keadaan ini menyebabkan campuran bahan bakar dan udara dalam ruang pembakaran dimampat supaya suhu dan tekanan naik. Jadi, bila piston tu bergerak ke atas, pembakaran pun berlaku kan? So, ruang itu akan mengecut dan menyebabkan campuran bahan api udara dimampatkan. Jadi, berlakulah kenaikan tekanan dan suhu. Alright. Seterusnya, kembali kepada langkah kedua, iaitu piston kembali bergerak ke bawah. Pada masa ni, palang pencucur dinyalakan supaya campuran bahan api dan udara termampat dalam kebuk pembakaran akan terbakar dan menghasilkan kuasa pengembangan yang menolak ombor ke bawah. Okey, sebelum piston mencapai takat terakhir bawah TTB, saluran exhaust terbuka. Campuran bahan api dan udara dari ruang engkol bergerak ke ruang pembakaran dan menolak gas sisa keluar ke saluran exhaust. Yang kita nampak tu, ada asap-asap tu. Itulah dia. Inilah yang kita perlukan untuk memastikan enjin sentiasa hidup. Pada masa yang sama, pergerakan piston menyebabkan crankcase menjadi sempit dan campuran bahan api dan udara ditolak masuk ke dalam kebuk pembakaran. Nampak tak ada video orang tengah kayu basikal tu? Okey, jadi berdasarkan penerangan saya tadi, apa kata anda komen, apa kaitan orang tu kayu basikal dengan apa yang kita belajar tadi? Komen. Thanks tau weh. Harap sangat korang faham weh. Bye.